Assalamualaikum you all. Berjumpa lagi kita hari ini. Hari ini seperti yang you all pandang di sini adalah tentang pokok-pokok aglonema. So, Kak Su ingin berkongsi sedikit tentang rahasia ataupun cara atau tips macam mana cara Kak Su menjaga pokok-pokok aglonema Kak Su dan macam mana cara perawatan, cara letak pokok, cara pembajaan, dan serba sedikit tentang tips tentang pokok aglonema ni. Pertama, ramai yang PM ataupun DM ataupun WhatsApp Kak Su bertanyakan tentang macam mana cara Kak Su jaga pokok aglonema Kak Su. Pokok aglonema Kak Su nampak sihat, subur, daun cantik dan berkilat. So, sebab terlalu banyak persoalan, di sini Kak Su ingin berkongsilah sedikit macam mana cara tips-tips yang Kak Su belajar selama ni, selama Kak Su berkecimpung dalam dunia aglonema ni. Kak Su rajin research Google, research YouTube dan Kak Su praktikkan. Pertama-tama, soalan ada yang bertanya, Kak Su, media tanah apa yang Kak Su gunakan untuk pokok aglonema? Okey, di sini Kak Su akan kongsikan sedikit tentang media tanah yang Kak Su gunakan untuk pokok aglonema ni. Kita tengok di sini seperti yang you all nampak. Ni. Okey. Media tanah yang Kak Su gunakan untuk pokok aglonema adalah sejenis media tanah yang poros. Sebab aglonema ni dia sejenis pokok yang tidak terlalu suka tanah yang mengandung air. Jadi tanah yang Kak Su gunakan adalah seperti yang you all nampak di sini. Ini adalah campuran sekam padi mentah, sedikit kokopit dan sedikit kompos. Ya. So, campuran tanah ini adalah sangat poros. Dan jikalau you all ingin menambahkan sedikit pasir pun boleh. Yang penting tanah itu poros dan tidak menyimpan air. Itu adalah tanah yang Kak Su gunakan. Tanah yang poros. Dan soalan yang kedua, ada yang bertanya, di mana Kak Su letakkan pokok aglonema Kak Su ni? Adakah dia terdedah kepada cahaya matahari ataupun di tempat yang sangat redup, ataupun sesuaikah pokok aglonema ni diletakkan di balkoni rumah, ataupun jika seseorang tu tinggal di apartmen, sesuaikah dia menjaga pokok aglonema? So, jawapan Kak Su, aglonema ni dia sejenis pokok yang tidak sesuai diletakkan di tempat yang terlalu panas. Dia harus diletakkan di tempat yang agak redup tetapi mendapat pencahayaan pagi sekurang-kurangnya 3 jam. Dari jam 8 hingga jam 10. So, macam Kak Su letakkan aglonema Kak Su di tempat yang berlindung seperti ini. Kita lihat ke atas. Ini dia lapisan net UV sebanyak 70%, tapi ini bukan selapis sahaja ya. Kak Su bagi lapis double 2. Jadi matahari tidak terlalu dapat masuk. Macam inilah keadaan tempat Kak Su meletakkan aglonema. So, tentang persoalan ada yang bertanya, sesuaikah pokok aglonema ni ditempatkan di balkoni ataupun tempat yang langsung tidak terkena cahaya matahari? Okey, ini depends. Jawapan Kak Su ini hasil daripada pengalaman dahulu. Mula-mula Kak Su berjinak dalam dunia bunga ni, Kak Su belum buat kawasan di belakang dapur ni tau. Jadi waktu itu Kak Su hanya menggunakan kawasan di depan, di bahagian parking kereta. So, tempat itu sangat tertutup dan bertutup menggunakan zinc.
ya. Zinc tapi adalah bias cahaya matahari yang masuk sedikit. Jadi, apa yang Kak Su perasan waktu tu, Aglonema Kak Su, dia membesar, meninggi, tetapi warna tidak terlalu timbul, tidak menyerlah. So, apa yang Kak Su perasan itu adalah disebabkan kekurangan mendapat cahaya matahari. So, jika korang yang tinggal di tempat yang tidak yang tiada halaman ataupun tinggal di kawasan kondo ataupun apartmen, korang boleh membelah pokok aglonema ni, tapi dengan cara setiap pagi korang harus jemur aglonema korang di cahaya matahari pagi selama 3 jam, lebih kurang dari jam 8 hingga jam 10 ataupun jam 7 hingga jam 10 macam tu. Selepas jemur waktu pagi, letak ke tempatnya semula. Sebab seharusnya pokok ni sekurang-kurangnya dia kena cahaya matahari pagi. Ya. Ada lagi persoalan yang tanya Kak Su. Kak Su, macam mana cara Kak Su jaga pokok aglonema tu dari segi pembajaan? Okey, di sini Kak Su akan jawab ya. Dari segi pembajaan pula, Kak Su tidak letakkan kepada pembajaan menggunakan bajak yang sangat khusus. Sebab Kak Su membelah banyak pokok, banyak jenis pokok, bukan saja aglonema, tapi Kak Su juga ada koleksi bunga kertas, keladi, begonia. So, dalam banyak-banyak pokok ni, Kak Su ada tetapkan satu bajak khas, iaitu Kak Su gunakan bajak kopi. Bajak kopi warna hitam. Nanti korang boleh search ke mana-mana bajak kopi tu macam mana. Okey, Kak Su hanya gunakan bajak kopi untuk semua jenis pokok tanaman Kak Su yang itu. Tetapi, walaupun Kak Su menggunakan bajak kopi, selain daripada itu, Kak Su pun menggunakan bahan-bahan bajak organik yang Kak Su buat sendiri. Dan bajak organik yang Kak Su buat adalah, biasanya Kak Su menggunakan bajak ikan. Cara penggunaan bajak ikan tu, you all boleh search di playlist YouTube Kak Su ada. Sebelum ni Kak Su pernah kongsikan macam mana cara buat bajak ikan tu dan macam mana cara penggunaannya. Okey, Kak Su gunakan bajak yang itu, dan selain daripada itu juga Kak Su menggunakan bahan-bahan dari dapur, apa yang ada di dapur. Contohnya kulit-kulit telur, kulit-kulit bawang. Kak Su selalu gumpul bekas Kak Su masak, simpan banyak-banyak. Lepas tu, jika sudah banyak, Kak Su akan tumbukkan sekali. Lepas tu, Kak Su akan taburkan di dalam pasu. Ya, seperti, sekejap kita cek. Okey, seperti ini. Ada contoh di sini. Kalau you all nampak, ini adalah kulit-kulit telur. Di sini kulit-kulit telur, kulit-kulit bawang yang Kak Su taburkan di dalam pot. Okey. Dan ada satu petua lagi. Ini Kak Su gunakan petua biasa-biasalah, petua-petua lama. Setiap kali kita basuh beras, macam Kak Su basuh beras, air beras tu Kak Su tadah, Kak Su simpan, dan lepas tu Kak Su akan gunakan untuk siram pokok. Okey, itu adalah penjelasan mengenai bajak yang Kak Su gunakan. So, harapnya kali ini perkongsian yang Kak Su share ni banyaklah yang dapat manfaat dan tahu. Dan soalan terakhir yang Kak Su akan jawab di sini, ada persoalan yang bertanya tentang daun aglonema Kak Su yang agak berkilat dan bersih. Ada yang pernah tanya macam mana cara Kak Su jaga daun aglonema ni. Di video sebelum ni, di playlist Kak Su, bahagian aglonema, you all boleh search. Sebelum ni Kak Su pernah share macam mana cara Kak Su jaga daun aglonema, Kak Su cuci menggunakan apa.
Kak Su cuci menggunakan sabun cecair yang digunakan untuk mencuci pinggan dalam kuantiti yang sedikit. Selang selama 2 atau 3 minggu ataupun tengok keadaan daun. Jika daun kita agak kotor, kita boleh basuh. Dan jika korang ingin belajar macam mana cara Kak Su basuh daun ni menggunakan air sabun tu, you all boleh cek dekat playlist Kak Su yang bertajuk Aglonema. Di situ ada dan you all boleh belajar dari situ. So, diharapkan apa yang Kak Su kongsikan kali ini boleh menjawab setiap pertanyaan sahabat-sahabat yang ingin tahu dan ingin belajar cara Kak Su jaga aglonema Kak Su. So, diharap perkongsian Kak Su kali ini boleh memberi manfaat kepada you all yang baru berjinak-jinak dalam dunia aglonema. Terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi di next video. Jika you all suka dengan perkongsian kali ini, jangan lupa like, subscribe and share supaya kita boleh menyebarkan manfaat bersama untuk orang lain juga. Kita jumpa lagi. Bye.